إلهي لست للفردوس أعلى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraina Nabila binti Muhammad Izani dan saya dari kumpulan HKR 225B. So, bagi projek sulam kali ini, kumpulan saya akan membincangkan tentang aurat-aurat dalam Islam. Jadi sebelum tu kami akan menerangkan tentang aurat. Aurat merupakan istilah Islam yang melambangkan sesuatu bahagian dari anggota badan, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang haram dibuka atau dipamerkan. Dalam erti kata lain, sesuatu anggota badan yang wajib ditutup dan disembunyikan dan haram orang yang bukan mahram baginya untuk melihat auratnya. Menutup aurat adalah wajib ke atas setiap Muslim, tidak kira lelaki atau perempuan. Okey, berdasarkan dalil-dalil yang terdapat daripada Al-Quran dan Hadis, aurat lelaki dan aurat perempuan adalah seperti berikut. Bagi lelaki, di dalam mazhab Ahlul Sunnah wal Jamaah, aurat lelaki ialah dari pusat hingga ke lutut. Ini termasuk lelaki dan juga perempuan. Ini bermaksud mereka seharusnya menutup alat kemaluan dan bahagian di antara pusat dan lutut setiap masa kecuali atas dasar privasi. Mereka juga wajib memakai pakaian yang longgar dan tidak telus bagi mengelakkan warna kulit dan juga bentuk badan dilihat oleh golongan bukan ajnabi. Okey, seterusnya ialah aurat bagi wanita. Aurat wanita agak berbeza dengan aurat lelaki. Okey, yang pertama, aurat wanita di hadapan lelaki yang tiada pertalian atau ajnabi, tidak kira Islam maupun bukan Islam. Kami sebagai wanita wajib menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan telapak tangan. Okey, yang kedua ialah aurat wanita sesama wanita Islam. Aurat kami ialah di antara pusat hingga ke lutut. Yang ketiga, aurat wanita Islam sesama wanita bukan Islam telah menjadi perdebatan. Sesetengah ilmuwan menyatakan wajib menutup seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. Sementara sesetengah ilmuwan lain berpendapat aurat perempuan Islam kepada perempuan bukan Islam ialah sama ketika mana mereka berada dengan sesama wanita Islam. Meskipun ini hanyalah pandangan yang dominan, tetapi ada pandangan yang berbeza pasal aurat wanita ini. Ada yang mengatakan bahawa seluruh anggota badan wanita adalah aurat kecuali di hadapan suaminya. Ada pula yang mengatakan bahawa kewajipan menutup seluruh anggota badan selain muka dan telapak tangan bagi wanita hanya dalam keadaan solat ataupun ihram. Mengenai suara wanita pula, sesetengah ilmuwan dari pandangan mazhab lain berpendapat suara wanita juga adalah aurat. Namun yang jelas, mazhab Syafi'i yang menjadi ikutan majoriti umat Islam di negara Asia tidak menetapkan bahawa suara wanita adalah aurat. Dan yang jelas lagi, tidak ada dalil Al-Quran serta hadis yang mengatakan bahawa suara wanita itu aurat. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawa suara perempuan bukan aurat. Hal ini demikian kerana perempuan dibenarkan untuk berjual beli dan memberi keterangan sebagai saksi di hadapan hakim. Itu sahaja mengenai pembahagian aurat bagi lelaki dan perempuan. Sedikit tambahan, saya nak terangkan cara berpakaian bagi lelaki dan perempuan. So, untuk lelaki, pastikan sebelum korang keluar rumah tu pakai pakaian yang menutup aurat. Contohnya baju tu tak jarang, tak ketat, yang tak terlalu melekat dekat badan. Lepas tu seluar tu janganlah pakai seluar pendek, pakai seluar panjang yang tak fit, yang tak ketat, yang menampakkan bentuk kaki korang tu. Lepas tu kalau pakai seluar pendek pun pastikan tak melebihi tak kurang daripada korang punya lutut tu. Macam tu yang bagus, sebab
korang tahu kan aurat korang dari pusat hingga ke lutut. Lagi satu, lelaki ni actually aurat korang ni mudah untuk dijaga, tapi terdapat segelintir sahaja lelaki yang dia macam kurang ambil perhatian pasal aurat diorang ni. Contohnya macam main sukan, diorang bersukan, diorang pakai seluar lengan pendek yang kurang daripada lutut diorang tu. Nanti nampaknya tak manis dekat situ, mendedahkan aurat diorang kan. So lebih baik korang pakai seluar panjang. Tak pun korang pakai seluar 2 lapis lah kan, macam pemain-pemain bola. Macam untuk perempuan pula, aurat perempuan seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan. So dikira rambut kita ni aurat. Untuk tutup rambut kita, kita boleh pakai hijab. Okey, pakai tudung. Tudung tu janganlah jarang, tak pendek. Tu kalau yang tudung tu pastikan labuh melebihi bahagian dada kita, dan juga belakang juga mestilah labuh. So jadi nampak macam tak manis kalau depan labuh, belakang pendek, tak pun belakang labuh, depan yang pendek. So jadi sekata biarkan make sure semua bahagian labuh. Okey. So yang kedua, baju, pakaian. Make sure baju yang kita pakai tu tak pendek, tak jarang, tak ketat dan tak terlalu menonjol yang menarik perhatian lelaki. Contohnya warna yang terlalu terang ataupun corak yang berlebihan. Lagi satu untuk baju, kalau pakai baju lengan panjang, pastikan lengan baju ni ada butang tak pun zip yang boleh tutup bahagian ni. Jadi kalau dia ada longgar macam ni kan, dia ada lubang, ada ruang, pastikan korang pakai hand sock. Hand sock tak pun inner baju. So bila korang punya lengan baju ni meleret, tak adalah risau aurat kita terdedah kan, sebab pergelangan tangan ni pun aurat. Okey. Terusnya seluar atau kain. Kalau korang selalu keluar, korang biasa keluar pakai seluar, pastikan seluar tu tak ikut bentuk kaki. Okey. Yang pastikan jenis kain tu tak melekap dekat badan, tak melekat dekat kaki yang menampakkan bentuk kaki korang macam mana. Dan yang kedua, kalau pakai kain, pastikan kain tu tak jarang. Dan sebagai langkah penjagaan, pastikan korang pakai seluar tambahan di bahagian dalam macam legging. Okey. Lepas tu kaki kita ni aurat. Kalau keluar pergi mana-mana pun, pastikan pakai stokin. Stokin tu janganlah pilih yang mengikut warna kulit kita. Kalau boleh ambil colour hitam dan selain daripada warna kulit kita. Okey. Pakaian wanita untuk kefahaman korang yang lagi mudah, pastikan sebelum keluar, korang tengok depan cermin, korang tengok diri korang, sama ada pakaian korang ni korang yakin ke tidak untuk dibawa solat. Okey, seterusnya berhias. Wanita ni dilarang untuk berhias secara berlebih-lebihan ataupun tabarruj. Contohnya makeup yang terlalu menonjol yang menarik perhatian lelaki. Okey, kalau boleh makeup tu yang biasa-biasa je, pakai bedak. Kalau lipstick tu janganlah pilih warna yang terlalu terang. Kalau boleh eyelashes tu tak payah pakai. Okey. Lepas tu kening tu biarlah normal je, maknanya tak ada lukis-lukis ke apa ke kan. Lepas tu keluar tu jangan pakai minyak wangi yang berlebih-lebihan kerana haram lelaki membau wangian kita. Dia mengenai pembahagian aurat bagi lelaki dan perempuan. Seterusnya kita akan pergi ke poin yang kedua, iaitu mengapa aurat bagi lelaki dan perempuan perlu ditutup dan dijaga. Terima kasih Speaker Ain kerana telah menerangkan pembahagian aurat bagi lelaki dan perempuan. Seterusnya, saya akan menerangkan sebab-sebab mengapa aurat perlu ditutup bagi lelaki dan perempuan. Menutup aurat bagi umat Islam adalah wajib, tetapi masih ramai yang tidak menutup aurat dengan sempurna seperti yang dituntut oleh Islam. Agama Islam mewajibkan perintah menutup aurat untuk menjaga dan memelihara kehormatan diri seseorang. Seterusnya adalah untuk menghindarkan diri daripada terjerumus ke
arah perbuatan zina. Selain itu, ia juga dapat menggambarkan kepribadian orang Islam dan orang bukan Islam. Perintah ini juga dapat menggambarkan bahawa orang Islam sangat patuh dan taat kepada perintah Allah SWT. Sebagai seorang wanita Muslim, kita diwajibkan menutup aurat bagi meninggikan darjat wanita dari dibelenggu oleh kehinaan yang hanya menjadi objek nafsu semata-mata. Izinkan saya untuk menyelit satu firman Allah SWT yang bermaksud, dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu dan janganlah kamu menedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah zaman dahulu, dan dirikanlah sembahyang serta keluarkanlah zakat dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul. Sesungguhnya Allah perintahkan kamu dengan semuanya itu hanyalah kerana hendak menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu, wahai Ahlul Bait, dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya daripada segala perkara yang keji. Surah Al-Ahzab ayat 33. Seterusnya, kita akan beralih kepada subtopik yang lain, iaitu kesan sekiranya tidak menutup aurat. Speaker Nabila, bolehkah anda mendengarkan kesan sekiranya kita tidak menutup aurat? Semestinya boleh, Speaker Aisyah. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Speaker Aisyah atas keterangan yang sangat jelas itu tadi. Jadi sekarang saya akan mengulaskan tentang kesan-kesan apabila tidak menutup aurat. Kesan pertama adalah maruah dan nama baik keluarga akan tercemar. Hal ini demikian kerana orang di sekeliling kita akan berbual-bual tentang kita, apa yang kita lakukan, apa yang kita pakai. Jadi jika kita memakai pakaian yang tidak senonoh, yang menjolok mata, yang ketat, orang-orang di sekeliling kita akan memandang serong terhadap kita dan akan memberi anggapan bahawa kita adalah bukan orang yang baik-baik. Malah mereka juga berani juga untuk mengatakan bahawa kita adalah bukan orang yang beragama. Dan sekaligus hal ini demikian dapat memburukkan dan mencemarkan nama baik keluarga kita. Kesan yang kedua adalah imej negara, imej agama kita akan tercemar. Hal ini demikian kerana kita semua tahu yang agama Islam merupakan agama yang suci, agama yang murni, agama yang amat mementingkan status seorang wanita. Jadi apabila seseorang itu, tak kisahlah maupun lelaki ataupun perempuan, memakai pakaian yang tidak menutup aurat, yang pakaian yang tidak senonoh, ia akan mencemarkan dan akan memburukkan imej baik agama itu sendiri. Dan kesan yang terakhir, iaitu kesan yang ketiga, ialah jika kita tidak menutup aurat dengan sempurna, ia akan mendorong daripada perkara yang tidak baik untuk berlaku kepada diri kita sendiri. Seperti contoh, jenayah sexual harassment. Jadi untuk mengelakkan daripada perkara-perkara keji tersebut berlaku pada diri kita sendiri maupun ahli keluarga kita, kawan-kawan kita, seeloknya kita menutup aurat dengan sempurna supaya dapat mengelakkan perkara-perkara keji untuk berlaku pada diri kita sendiri. Sekian sahajalah daripada saya. Sekarang kita akan beralih kepada subtopik yang seterusnya, iaitu hikmah-hikmah untuk menutup aurat. Saya akan beransur kepada speaker yang seterusnya, iaitu Speaker Hanis. Speaker Hanis, bolehkah anda menerangkan dengan lebih lanjut mengenai hikmah-hikmah menutup aurat? Sudah semestinya boleh. Jadi saya akan teruskan pembicaraan kita ini dengan menerangkan apakah hikmah-hikmah jika seseorang itu menutup aurat dengan sempurna. Tetapi saya khususkan kebaikan ini kepada kaum wanita kerana kaum wanita lebih tegas cara pemakaian mereka. Jadi saya ingin mereka tahu apakah kebaikan dan hikmah yang akan mereka dapat sekiranya mereka menutup aurat dengan sempurna. Antara hikmahnya ialah untuk menghindarkan diri daripada fitnah. Orang yang selalunya tidak menutup aurat cenderung menjadi punca tercetusnya keinginan nafsu dalam diri manusia. Apabila keinginan nafsu mempengaruhi hati dan jiwa, biasanya seseorang itu akan hilang pertimbangan akal. Lalu mudahlah ia melakukan perbuatan munkar mengikut hawa nafsunya. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada selepasku ini fitnah yang lebih besar dan bahaya kepada lelaki selain perempuan. Umat Islam yang menutup aurat
aurat akan mendapat ganjaran pahala kerana ia telah melakukan perintah yang dilaksanakan oleh Allah SWT. Bahkan ia akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda kerana dengan menutup aurat ia sekaligus menyelamatkan orang lain daripada berzina mata. Selain itu, ia akan melindungi diri kita daripada perbuatan jahat. Seperti yang anda semua sedia maklum, wanita yang membuka aurat lebih berpotensi untuk menjadi mangsa kejahatan seperti diperkosa ataupun sebagainya. Hal ini demikian kerana orang yang jahat kurang merasa tertarik kepada wanita yang serba bertutup kerana penampilan mereka yang misteri dan kurang menarik perhatian. Dan yang paling penting, menutup aurat dengan sempurna dapat menghindarkan diri daripada dosa. Salah satu penyebab neraka lebih dihuni oleh kaum wanita ialah kerana selama hidupnya mereka tidak menutup aurat di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Memang benar Islam itu agama yang mudah. Memang benar Islam itu bukan agama paksaan. Islam juga membenarkan wanita dan lelaki untuk berfashion. Namun begitu, dalam berfashion kita hendaklah menepati syarat juga. Kita hendaklah menepati panduan cara berpakaian yang betul dalam Islam. Jadi persoalannya, apakah antara hadis-hadis yang terdapat dalam kewajipan menutup aurat bagi lelaki dan perempuan? Yang pertama, menurut rujukan Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, secara umumnya kita tahu batasan aurat lelaki dan perempuan adalah seperti yang dijelaskan oleh Wafat Al-Hadrami. Aurat lelaki dan hamba sahaya ialah antara pusat dan lutut, dan aurat wanita yang merdeka ketika dalam solat atau ketika terdapat di sekelilingnya orang yang bukan mahram ialah seluruh anggota badan kecuali muka dan tapak tangan, dan juga ketika mereka bersama mahramnya ialah antara pusat hingga ke lutut. Hadis yang seterusnya, jadi umat Islam perlu mematuhi panduan ataupun peraturan berpakaian yang terbabit yang berkenaan dalam apa juga aktiviti yang mereka lakukan, sama ada ketika bersukan, lebih-lebih lagi di luar rumah yang terdedah kepada pandangan umum seperti berbasikal ataupun bermain bola. Syariat Islam meletakkan garis panduan mengenai cara menutupi aurat yang sempurna seperti berkain tebal oleh Imam Ash-Shirazi, di mana ia berkata wajib menutup aurat dengan sesuatu yang tidak menampakkan warna kulit seperti baju tebal atau kulit ataupun daun. Rujuk Al-Muhazzab fi Fiqh Imam Al-Syafi'i 112. Menurut rujukan Tausir Rawaiul Bayan, dalam kita memahami maksud hadis, Syekh Muhammad Ali As-Sabuni ada menerangkan maksud dalam hadis mereka yang berpakaian tetapi bertelanjang. Dalam tafsirnya seperti berikut, di mana berpakaian namun bertelanjang pada hakikatnya kerana mereka memakai pakaian tidak menutup badan dan menyembunyikan aurat, dan tujuan berpakaian ialah menutup aurat. Maka sekiranya pakaian itu tidak menutup aurat, maka si pemakaiannya dikira bertelanjang. Nabi SAW juga pernah bersabda mengenai pandangan wanita terhadap lelaki seperti hadis yang berbunyi, telah diriwayatkan bahawa Ummu Salamah radhiyallahu an berkata, ketika aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan di sisinya ada Maimunah, maka datang Ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhijablah kamu berdua daripadanya, dan kami pun seraya berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah dia buta dan tidak melihat kita dan tidak mengenali kita? Maka Nabi pun SAW bersabda, adakah kamu berdua buta? Tidakkah kamu berdua dapat melihat dia? Hadis riwayat Abu Daud 4112. Seterusnya, saya akan sebutkan beberapa potongan daripada ayat Al-Quran yang telah menyebutkan betapa pentingnya menutup aurat ini bagi kaum wanita maupun kaum lelaki. Ayat yang ingin saya nyatakan di sini ialah ayat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala khususnya kepada kaum lelaki.
iaitu daripada surah Al-A'raf ayat 26 yang bermaksud, "Wahai anak-anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kamu bahan-bahan untuk pakaian menutup aurat kamu dan pakaian perhiasan. Dan pakaian yang berupa takwa itulah yang sebaik-baiknya. Yang demikian itu adalah tanda-tanda limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka mengenangnya dan bersyukur." Tambahan pula, ayat yang diturunkan khususnya kepada kaum wanita pula ialah daripada surah An-Nur ayat 31 yang bermaksud, "Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman supaya menundukkan pandangan mereka daripada melihat yang haram dan memelihara kehormatan mereka, dan janganlah diperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali yang zahir daripadanya, dan memelihara dan menutup belahan leher mereka dengan kain tudung kepala mereka, dan janganlah diperlihatkan perhiasan tubuh mereka kecuali daripada suami mereka, ayah mereka, bapa mertua mereka, anak-anak mereka, anak-anak tiri mereka, saudara-saudara mereka, atau anak-anak saudara mereka yang lelaki, atau anak-anak saudara mereka yang perempuan, atau perempuan Islam, atau hamba-hamba mereka, atau orang gaji yang lelaki yang telah berusia yang tidak berkeinginan kepada perempuan, atau kanak-kanak yang tidak mengetahui aurat bagi seseorang perempuan. Dan janganlah kamu menghentakkan kaki kamu sehingga diketahui perhiasan yang tersembunyi, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai orang-orang yang beriman, supaya kamu berjaya." Jelaslah daripada ayat ini bahawa Islam adalah agama yang amat menitik beratkan keselamatan harta benda dan jiwa raga. Islam telah menggariskan beberapa panduan khususnya bagi wanita supaya menjaga aurat mereka daripada mereka tercebur ke lembah perzinaan demi keselamatan dan kebahagiaan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Secara kesimpulannya, aurat adalah suatu perkara yang haruslah kita jaga dan ditutup dengan rapi dengan memakai cara pakaian yang ditetapkan oleh agama kita. Tak kisah dalam apa jua keadaan yang kita lakukan sekalipun, baik lelaki maupun perempuan. Selangkah kita keluar daripada rumah, haruslah kita menutup aurat dengan memakai pakaian yang menutup seluruh aurat kita dan memakai pakaian yang longgar daripada menunjukkan bentuk tubuh kita daripada dilihat oleh bukan mahram dan umum. Pakaian yang ketat dan menunjukkan sebahagian aurat kita ni adalah satu perkara yang haram dan berdosa. ولا أقوى على نار الجحيم